Tafsir fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemahan bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah At-Tin, Surah Tin, surah yang ke-95. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa falahum ajrum ghairu mamnun ama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sini, dan bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dari negeri yang aman itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan bentuk kejadian yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikannya ke tingkat yang sebawah-bawahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrum ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan yang soleh, maka untuk mereka dikurniakan pahala yang tiada berkeputusan. Fama yukazzibuka ba'du biddin, oleh itu apakah sebab yang menjadikan engkau mendustakan agama? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Hakikat pokok yang dikemukakan oleh surah ini ialah hakikat fitrah manusia yang lurus dan kesesuaian tabiatnya dengan tabiat iman. Juga hakikat bahawa dengan iman, fitrah manusia boleh mencapai darjah yang sempurna yang ditentukan kepadanya, dan ia akan jatuh sebawah-bawahnya apabila ia menyeleweng dari fitrah yang lurus dan iman yang jujur itu. Allah kemukakan hakikat ini dengan bersumpah, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, waturi sini, dan bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman itu. Sumpah-sumpah seperti ini yang banyak kita jumpai di dalam surah-surah juz amma ini merupakan sebuah bingkai atau pemidang untuk dibentangkan hakikat fitrah manusia ini, yang biasanya pemidang-pemidang itu amat selaras pula dengan hakikat yang dibentangnya itu. Maksud dari bukit Tursina ialah bukit Tur, tempat Nabi Musa AS diseru oleh Allah Azza wa Jalla. Maksud negeri yang aman ialah Makkah, Baitul Haram. Hubungan kedua-dua tempat ini dengan urusan agama dan iman adalah jelas sekali. Tetapi bayangan hubungan ini tidak jelas dalam buah tin dan zaitun sejauh yang ternampak kepada kamu. Di sana banyak pendapat mengenai maksud buah tin dan zaitun itu. Di sana terdapat berbagai-bagai pendapat yang matur tentang maksud dari tin dan zaitun itu. Ada pendapat yang mengatakan bahawa buah tin itu ialah isyarat kepada Tursina yang terletak berdekatan dengan Damsyik. Ada yang mengatakan ia adalah isyarat kepada pokok-pokok tin, di mana Adam dan isterinya Hawa mengambil daun-daunnya untuk menutupkan aurat mereka di dalam syurga ketika mereka tinggal di sana sebelum turun ke dalam kehidupan dunia. Dan ada pula yang mengatakan bahawa yang dimaksud dengan tin itu ialah tempat tumbuhnya pokok tin di bukit yang menjadi tempat berlabuhnya bahtera Nuh alaihissalam. Tentang Az-Zaitun pula ada pendapat yang mengatakan bahawa zaitun itu adalah isyarat kepada
Turzita di Baitul Maqdis. Ada pula yang mengatakan ia adalah isyarat kepada Baitul Maqdis itu sendiri. Ada yang mengatakan ianya isyarat kepada dahan zaitun yang dibawa balik oleh burung merpati yang dilepas oleh Nuh AS dari atas bahtera untuk meninjau keadaan banjir. Dan apabila burung merpati itu pulang membawa dahan zaitun, maka fahamlah beliau bahawa bumi telah timbul dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya, ada pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tin dan zaitun itu ialah dua jenis buah-buahan yang dimakan, yang dikenali umum, dan kedua-duanya bukanlah melambangkan sesuatu yang lain atau kedua-duanya merupakan lambang dari bumi tempat tumbuhnya. Di tempat yang lain dari Al-Quran, zaitun disebut berhampiran dengan Bukit Tur, firman Allah dalam ayat 20 surah Al-Mu'minun, dan pokok zaitun yang keluar dari Tur Sina yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan. Di suatu tempat yang lain disebut pokok zaitun dan kurma, sementara tin hanya disebut sekali saja dalam Al-Quran seluruhnya. Kerana inilah kami tidak dapat pastikan maksud yang sebenar. Apa yang benar kami katakan ialah bahawa maksud yang lebih dekat dari sebutan buah tin dan buah zaitun di sini ialah isyarat pada tempat-tempat dan peristiwa-peristiwa kenangan yang ada hubungan dengan agama dan iman, atau ada hubungan dengan asal mula kejadian manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk rupa. Mungkin waktu itu berada di dalam syurga tempat pertama ia memulakan hidupnya, supaya isyarat itu sesuai dengan hakikat pokok yang dikemukakan di dalam surah ini, atau supaya pembidang itu selaras dengan hakikat yang dibicarakannya mengikut kaedah Al-Quran. Yang menjadi inti hakikat dalam surah ini ialah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan bentuk kejadian yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya ke tingkat yang sebawah-bawahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat tifalahum ajrum ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan yang soleh, maka untuk mereka dikurniakan pahala yang tidak berkeputusan. Dari ayat ini jelas ternyata betapa besarnya perhatian Allah terhadap manusia. Sejak awal lagi ia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Memang tiap-tiap kejadian itu diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Tetapi menyebut secara khusus bahawa Allah itu dijadikan dengan sebaik-baiknya susunan dan bentuk rupa dalam surah ini dan di tempat-tempat yang lain dari Quran menunjukkan bahawa Allah memberi perhatian dan inayah yang lebih besar terhadap makhluk manusia. Perhatian dan inayah Allah yang besar terhadap makhluk insan ini, walaupun ia mempunyai titik-titik kelemahan dan sering dilanda kerosakan dan penyelewengan dari fitrah yang suci, menunjukkan ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mempunyai nilai istimewa dalam susunan kejadian alam ini. Perhatian dan inayah Allah yang besar itu dapat dilihat dengan jelas dalam susunan kejadiannya yang amat rapi, sama ada dalam susunan anggota jasmani yang amat seni dan rumit, atau dalam susunan kejadian akalnya yang unik, atau dalam susunan kejadian ruhnya yang menakjubkan. Dalam ayat ini, penekanan telah ditumpukan kepada ciri-ciri rohaniahnya yang boleh jatuh terjunam ke darjah yang sebawah-bawahnya apabila manusia itu menyeleweng dari fitrahnya yang suci atau menyimpang dari iman yang lurus, kerana memang jelas bahawa ciri-ciri jasmaniahnya tidak berubah jatuh pada darjah yang sebawah-bawahnya. Di dalam ciri-ciri rohaniah inilah nampak jelas kelebihan kejadian insan, kerana ia dikurniakan kesediaan untuk meningkat ke darjah
yang amat tinggi, yang melebihi ketinggian darjah para malaikat al-mukarrabin, sebagaimana dibuktikan oleh kisah Mi'raj di mana malaikat Jibril alaihissalam terpaksa berhenti pada makam tinggi yang tertentu, sedangkan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam terus meningkat naik ke makam yang lebih tinggi. Di samping itu juga manusia mempunyai kesediaan menggelonsur jatuh ke darjah yang sebawah-bawahnya yang tidak pernah dialami oleh mana-mana makhluk lain, iaitu merosot jauh ke darjah yang membuat haiwan-haiwan itu lebih tinggi dan lebih baik darinya, kerana haiwan-haiwan itu hidup dengan fitrahnya yang betul, iaitu mereka bertasbih kepada Allah dan melaksanakan fungsinya di alam ini dengan hidayah yang benar. Sedangkan manusia yang merupakan sebaik-baik makhluk itu sanggup mengingkari Tuhan penciptanya, menggelonsur turun bersama hawa nafsunya ke darjah yang lebih bawah dari haiwan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan bentuk kejadian yang sebaik-baiknya. Ini sebaik-baik kejadian dari segi fitrah dan kesediaan semula jadi. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya ke tingkat yang sebawah-bawahnya, iaitu apabila ia menyeleweng dengan fitrahnya dari garis lurus yang ditunjukkan oleh Allah, di samping memberi peluang kepadanya memilih salah satu dari dua jalan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan yang soleh. Mereka lah golongan manusia yang kekal di atas fitrahnya yang lurus. Kemudian mereka lengkapkan pula fitrah mereka dengan iman dan amal soleh, dan terus meningkat ke darjah yang sempurna yang diperuntukkan kepadanya sehingga berakhir dengan kehidupan yang sempurna di negeri akhirat, di mana falahum ajrum ghairu mamnun. Maka untuk mereka dikurniakan pahala yang tiada berkeputusan. Golongan insan yang menurun jatuh bersama fitrah mereka ke darjah yang paling bawah itu terus menjunam ke bawah hingga ia sampai dan meletak di lapisan neraka yang ke bawah sekali, di mana nilai insaniahnya tidak berharga lagi. Naik dan turun ini merupakan dua perhentian atau kesudahan bagi satu titik tolak, iaitu sama ada tegak di atas fitrah yang lurus serta menyempurnakan dan meningkatkannya dengan iman dan amalan yang soleh, maka jalan ini akan membawa manusia kepada darjahnya yang sempurna dalam kehidupan yang penuh nikmat, atau menyeleweng dari fitrah yang lurus dan meluncur ke bawah dan putus hubungan dengan hidayah Allah. Maka jalan ini akan membawa manusia ke dasar neraka dalam kehidupan yang penuh azab. Dari sini jelas ternyata nilai keimanan dalam kehidupan manusia. Keimanan itulah jalan naik yang menyampaikan fitrah manusia kepada matlamatnya yang sempurna. Keimanan itulah tali hubungan di antara fitrah manusia dengan Tuhan penciptanya. Keimanan itulah nur yang menerangi jalan untuk menuju kehidupan orang-orang yang kekal yang dimuliakan di sisi Allah. Apabila tali itu putus dan apabila nur itu padam, maka akibatnya manusia akan meluncur jatuh ke darjah yang paling rendah, yang menggugurkan seluruh nilai kemanusiaannya dan hanya layak untuk menjadi bahan-bahan bakar api neraka seperti ketul-ketul batu. Dan di bawah bayangan hakikat inilah manusia diseru Mama yukaz dan di bawah bayangan hakikat inilah manusia diseru Fama yukazibuka ba'du biddin. Oleh itu, apakah sebab yang menjadikan engkau mendustakan agama?
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Apakah yang menyebabkan engkau tidak mempercayai akan agama sesudah menyedari hakikat ini, sesudah mengetahui nilai keimanan dalam kehidupan manusia dan sesudah melihat nasib mereka yang tidak beriman, yang tidak bersuluhkan nur hidayah dan tidak berpegang dengan tali Allah yang kukuh? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Tidakkah Allah itu pengadil yang maha adil apabila ia menetapkan hukuman-hukuman yang seperti ini? Atau tidakkah hikmah kebijaksanaan Allah mencapai matlamatnya dalam hukuman-hukuman yang telah ditetapnya itu terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak mukmin? Keadilan Allah itu amat jelas sekali. Kerana itu dalam sebuah hadis marfu dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang kamu membaca Wattini wa Zaitun dan membaca ayat akhirnya Alaihissallahu biahkamil hakimin, maka hendaklah dia berkata, memang benar dan akulah salah seorang dari orang-orang yang menyaksikan keadilanmu itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.